Assalamualaikum dan salam sejahtera koresponden TVS untuk anda. Kami bawakan perkembangan terkini laporan semasa dari luar negara bersama dengan saya Syira Abang Mansur. Dan kalau sesi bersama dengan saya sudah pasti laporan daripada Jakarta, Indonesia dan juga Singapura. Dan laporan semasa dari Indonesia hari ini, kita ingin mengetahui situasi terkini daripada koresponden kita iaitu Encik Syukri yang sudah pun bersama dengan saya ketika ini. Apa khabar Encik Syukri? Khabar baik, Syirah. Sentiasa jaga jarak, jaga kesihatan, jaga kebersihan dengan. Ya, betul. Sama-sama kita menjaga diri, mematuhi SOP dan nak bercakap mengenai perkembangan COVID-19 di Indonesia sekarang ini. Kita menerima laporan bahawa kes harian COVID-19 di Indonesia kini mula melepasi angka 50,000 kes ya. Jadi bagaimana situasi di Indonesia ketika ini Encik Syukri? Ya, Syirah, kalau saya boleh katakan keadaannya semakin meruncing. Kes baru COVID-19 di Indonesia berterusan meningkat sehingga melepasi angka 56,000 pada 15 Julai dan dijangkakan melebihi 60,000 kes dalam minggu ini. Mengikut data Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, sehingga kini kes keseluruhan meningkat pada lebih 2.7 juta. Jumlah kematian keseluruhan kini meningkat kepada lebih 70,000. Kes aktif pesakit yang sedang dirawat keseluruhan kini berjumlah lebih 480,000. Ya, Syirah. Yang itu untuk kes di Indonesia secara keseluruhan. Bagaimana pula untuk Jakarta? Kerana kita dilaporkan kes harian melonjak melebihi 10,000 kes di Jakarta sahaja dan Jakarta saya kira menjadi provinsi paling tinggi kes harian setakat ini. Bagaimana kondisi di Jakarta ketika ini Encik Syukri? Ya, Syirah, kalau di Jakarta kita, kalau kita berada di jalan raya, kita akan sering melihat ambulans. Senario yang amat membimbangkan. Pemerintah Indonesia sebelum ini telah menguatkuasakan pelaksanaan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat di PKM darurat sejak 3 bulan lepas, tapi nampaknya kes masih berterusan meningkat dan bermula 14 Julai lepas, Polis Metro Jaya atau Polis Jakarta telah menambahkan lagi sekatan dan penutupan jalan raya bagi membataskan pergerakan orang ramai. Jika sebelum ini penutupan jalan dilakukan di jalan-jalan utama di Jakarta bermula 9 malam hingga 4 pagi, tapi kini Polis Jakarta menutup lebih banyak laluan bermula 6 pagi hingga 10 pagi ke malam, dan jalan-jalan utama masuk ke Jakarta, jalan-jalan utama dari provinsi lain untuk ke Jakarta ditutup dan diadakan sekatan. Hanya mereka yang mempunyai surat kebenaran pemerintah saja dibenarkan untuk keluar atau masuk ke Jakarta. Ya, Syirah. Itu yang sebaiknya sebenarnya Encik Syukri. Dan menurut laporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi iaitu Luhut Binsar Panjaitan, seperti dipetik media tempatan, berkata dikuatiri kes harian boleh meningkat kepada 100,000 kes, terutamanya dengan penularan yang lebih cepat disebabkan oleh varian Delta ini. Kita nak tahu bagaimana persiapan Indonesia menghadapi situasi yang amat membimbangkan ketika ini. Ya, Syirah, semoga tak terjadi seperti apa yang berlaku seperti di India lah. Kalau kita lihat menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah Indonesia kini mengambil langkah dan tindakan yang perlu bagi menghadapi situasi terburuk pandemik ini. Lebih banyak pusat-pusat rawatan COVID sementara akan dibuka dengan kemudahan lengkap perubatan, manakala sebanyak 20,000 lagi petugas kesihatan yang baru dilantik bagi menangani situasi yang semakin membimbangkan. Dan selain itu, Indonesia juga mula memberikan suntikan vaksin ketiga kepada petugas kesihatan bagi menguatkan lagi imunasi petugas kesihatan atau frontline adalah sangat berisiko tinggi dijangkiti. Dan yang terbaru, mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah juga diberikan ubat secara percuma atau gratis, dan yang sedang dilakukan di Indonesia. Ya, Syirah. Dan tadi Encik Syukri cakap petugas kesihatan diberikan suntikan vaksin ketiga untuk menguatkan lagi imunisasi mereka, kerana mereka ini merupakan golongan yang sangat berisiko dijangkiti
COVID-19, dan kita nampaklah besar sangat jasa dan pengorbanan para petugas barisan hadapan ketika ini kepada kita semua. Jadi lakukan tanggungjawab anda, jaga diri, patuhi SOP. No one is safe until everyone is safe. Dan Encik Syukri, terima kasih kepada Encik Syukri untuk laporan hari ini. Jaga diri di sana. Terima kasih Syirah. Sama kita jaga. Baik, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam Koresponden TVS. Bertemu kembali dalam Koresponden TVS bersama saya Syirah Abang Mansur untuk seterusnya mengenai laporan solar photovolta ataupun PV terapung yang baru dilancarkan di Singapura baru-baru ini. Untuk pengetahuan semua, solar photovolta ataupun PV ini merupakan sistem PV solar terapung di darat terbesar di dunia dan difahamkan Singapura memanfaatkan ruang bertingkat untuk mengembangkan penggunaan kuasa suria, termasuklah menggunakan tembok dan tingkap bangunan sebagai pengumpul tenaga suria. Dan untuk laporan lanjut, kita bersama dengan Puan Masita. Puan, boleh kongsikan sedikit mengenai solar photovolta ataupun PV terapung ini. Silakan. Ya Syira, sebuah sistem solar photovolta atau PV terapung 60 megawatt peak di kolam air Tengeh atau Tengeh Reservoir telah pun dibuka secara rasmi di Singapura selepas hampir setahun pembinaannya. Untuk pengetahuan, kolam air Tengeh ini terletak di sebelah barat Singapura dan ia menghadap Selat Johor atau Johor Straits. Berukuran seluas 45 hektar, iaitu saiz kira-kira 45 padang bola sepak. Ladang solar terapung Tengeh Sembcorp ini mengandungi 122,000 panel suria yang mampu bertahan selama 25 tahun. Agensi Air Republik ini, PUB, telah melantik Sembcorp Industries untuk mereka membina sekaligus memiliki dan menguruskan projek ini pada 10 Februari tahun lepas. Menurut PUB dan Sembcorp, permulaan operasi ladang solar ini menandakan langkah penting menuju usaha mengekalkan kemampanan tenaga dan rawatan air, menjadikan Singapura salah sebuah negara di dunia yang memiliki sistem pengurusan bekalan air yang 100% mesra alam sekitar. Ia juga menyumbang kepada matlamat negara ini untuk melipat gandakan penggunaan tenaga solar. Jadi berapa besar bekalan tenaga dapat dibekalkan kepada Singapura melalui ladang solar ini? Tenaga elektrik yang dijana daripada ladang solar ini mencukupi untuk memberi kuasa kepada 5 loji rawatan air di Singapura. Ini sekaligus mengimbangi sekitar 7% daripada keperluan tenaga tahunan PUB. Ia ibarat menyediakan bekalan kuasa kepada sekitar 16,000 flat 4 bilik dan mengurangkan pengeluaran karbon sekitar 32 kiloton setiap tahun, sama dengan mengurangkan 7,000 kereta di jalan raya. Wow, baik. Kita tahu tenaga solar ini banyak dan bersih. Tapi ladang solar ini yang Puan ceritakan ini dibina di sebuah kolam air. Adakah ia terjamin dari sudut keselamatan alam sekitarnya dan sebagainya? Macam mana? Ya, menurut PUB dan Sembcorp, satu kajian kesan alam sekitar yang meliputi tinjauan biodiversity, pemantauan dan pemodelan mutu air serta rundingan dengan kumpulan-kumpulan alam telah dijalankan di tapak tersebut antara 2015 hingga 2018. Hasil daripada uji kaji itu, PUB jalankan di kolam air Tengeh pada 2016 menunjukkan tiada perubahan dapat dilihat pada mutu air maupun kesan ketara ke atas hidupan liar di sekelilingnya. Malah untuk pengetahuan, 2 projek PV solar terapung lain sedang dalam perancangan, termasuk projek di kolam air Lower Seletar dan kolam air Bedok. Kedua-duanya dijadualkan selesai tahun ini. Kajian sekitaran juga sedang dijalankan untuk projek 100 megawatt peak di kolam air Kranji dan juga projek 6.7 megawatt peak di kolam air Upper Pierce. Ya. Baik, terima kasih Puan Masita untuk laporan hari ini. Dan untuk pengetahuan semua, pada 2020
Singapura telah menepati sasaran untuk membekalkan 350 megawatt peak MWP dan sasaran baru juga telah ditetapkan iaitu menyediakan tenaga sekurang-kurangnya 2 gigawatt peak GWP dan ini sebenarnya selaras dengan usaha kerajaan Singapura lah untuk menyediakan bekalan tenaga solar yang mencukupi menjelang tahun 2030 untuk menampung keperluan tahunan sekitar 350,000 keluarga di Singapura. Baik, ini saja perkongsian kita untuk hari ini. Terima kasih atas kesetiaan anda. Jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syira Abang Mansur untuk koresponden TVS Jaga Diri Malaysia.